Selamat tengah malam kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita dalam rancangan Misteri Jam 12. Rancangan yang digemari ramai dengan kisah pengalaman yang seram dan menakutkan. Mungkin ada di antara anda ingin berkongsi peristiwa yang seram ini. Anda boleh hubungi saya di 669-11-897. Ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan saja. Para pendengar Ria 897 FM, kalau sudah bersedia, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Yang ini kiriman daripada Sasha. Sasha berkongsi, katanya dia pernah dikejar Pontianak. Jadi katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Sasha. Saya nak berkongsi pengalaman ini berlaku di kawasan rumah saya. Saya ni pendengar Misteri Jam 12 dari ini tempat saya ada beberapa kali juga pernah lalu dekat kawasan ni, ya. Di Permas Jaya. Dan Sasha berkongsi pengalaman saya waktu tu pergi ke rumah teman saya lah, rumah sahabat saya di Permas Jaya, dan kami duduk di rumahnya, duduk berbual, berborak-borak, sambil tu kami juga bermain game, dan kemudian tengok jam dah pukul 10.20 malam, dan bila saya nak balik, teman saya suruh saya, kata tidur sini sudahlah. Jadi saya kata okeylah, nanti aku minta izin dengan mak aku. Jadi sebelum saya minta izin dengan mak saya ni, tiba-tiba kakak kepada teman baik saya balik. Bila dia balik tu, dia ada bawa bekal lah. Jadi dia bawa bekal, dia kasih kita lah. Dia kata, Nah, ni ada kek ni kakak beli. Jadi apa lagi kita berdua memang hantu kek. Dia pun masuk dalam bilik dengan saya. Kita pun duduk makan kek sambil berbual lagi. Jadi saya lupa nak telefon mak saya. Saya lupa nak telefon. Dan masuk jam 11 lebih malam, Casey. Tiba-tiba telefon rumah teman saya ni berbunyi lah. Saya tak ada handphone pada waktu itu, kata Sasha. Jadi telefon rumah teman saya berbunyi. Dan kemudian kakak dia angkat. Kakak dia kata, Syah, ini mak telefon ni. Dan saya kata, alamak, kenapa? Kawan saya tanya, aku lupa nak bilang mak aku kat rumah kau, tidur sini. Saya pun angkat telefon. Kemudian saya cakap dengan mak, minta maaf mak. Syah malam ni tadi lupa nak bilang mak. Syah tidur belum sempat habis. Mak cakap, Syah, jangan tidur sana Syah. Balik rumah sekarang. Mak seorang kat rumah ni takut. Bapak kau baru keluar tadi, ada urusan. Mak suruh balik sebab mak dekat rumah seorang diri, tengah takut. Saya pun kata pada teman saya, minta maaf, malam tu tak boleh tidur. Teman saya faham. Saya balik rumah Casey. Dari rumah saya di Permas Jaya, rumah teman saya, pergi ke rumah saya berjalan kaki, memakan masa lebih kurang dalam 10 minit. Tak jauh lah, dalam 10 minit akan sampai dekat rumah. Saya pun keluar jalan. Keluar daripada rumah teman, jalan. Rumah teman saya ni, kami tinggal di kawasan yang sama, iaitu rumah teres satu tingkat sedirit. Dan dekat rumah kawan saya ni ada beberapa rumah, kalau saya lalu saya akan rasa seram. Sebab rumah tu kosong, dah lama sangat kosong, tidak ada orang lagi, dengan rumput yang tinggi, bahagian tingkap yang pecah. Dan lalu dekat situ waktu malam lebih menyeramkan daripada lalu pada waktu petang ataupun pagi hari. Saya lalu, dah tahu tempat tu seram, entahlah, mata ni mesti nak tengok dalam rumah tu. Jadi saya terpandang dekat dalam rumah tu. Dalam rumah tu, tingkat 1, tingkap dia pecah. Walaupun gelap, saya nampak ada orang tengah berdiri dekat tingkap yang pecah. Bila saya nampak, saya tertanya-tanya diri saya, rumah ni dah ada orang tinggal ke? Saya pada waktu tu tak ada handphone, Casey. Saya jalan, percepatkan langkah. Saya jalan lagi, jalan. Tiba-tiba dekat belakang saya dengar telapak kaki orang jalan sama dengan saya. Saya jalan 5 langkah, contoh. Dekat belakang ikut saya sama. Saya berhenti. Siapa dekat belakang aku ni? Saya toleh belakang, tak ada orang.
Okey, tak apa. Saya jalan lagi laju. Jalan kata Sasha. Sampai dekat rumah ni ada beberapa rumah yang ada anjing tau Casey. Bila saya lalu depan rumah ni, selalunya anjing ni tak akan berbunyi. Tak akan bising, tak akan berbunyi. Dah selalu Casey. Saya tahu sebab rumah sahabat karib saya. Lalu depan rumah ni tiba-tiba anjing Casey. Tak henti-henti. Lalu rumah sebelah, jalan beberapa rumah lalu lagi ada anjing lagi Casey. Tak henti-henti anjing berbunyi. Akhirnya saya sampai jarak dalam 20 meter nak sampai depan rumah. Saya toleh belakang. Saya nampak ada perempuan ni berdiri agak jauh dari saya. Saya pusingkan tubuh saya. Saya lari. Perempuan tu bila saya toleh ke belakang sedang lari laju menuju ke arah saya. Lari Casey. Sampai depan rumah, nasib baik pagar depan mak saya tak kunci sebab dia tahu saya nak balik. Saya tak perlu keluarkan kunci. Saya buka pagar tu, saya tak kunci balik. Semua saya tutup rapat. Masuk dalam rumah pun tak dikunci. Dalam rumah pintu kayu saya tolak kunci. Mak saya keluar daripada bilik tidur. Astaghfirullahalazim, terperanjat aku, kata mak saya. Yang kau ni kenapa cungap-cungap ni? Ha? Dah. Kemudian mak saya suruh saya masuk. Saya pun masuk, duduk. Mak saya pergi toilet. Saya pun berdiri masuk ke bilik saya. Kemudian mak saya pergi dapur. Saya belum tahu mak saya pergi dapur waktu tu. Saya dalam bilik saya. Kemudian mak saya buatkan air. 2 gelas air. Pergi dekat bilik, diketuk pintu. Jadi saya buka pintu, mak saya sedang berada di luar. Mak, ni air ni. Ambil ni, satu untuk engkau, satu untuk Siti. Hah? Siti? Engkau kan tadi balik dengan Siti. Mak, seorang lah. Kau jangan nak takut-takutkan aku Kau sengaja nak takutkan mak kau Kau dah tahu mak kau ni penakut. Nah, ni. Kau duduk dalam. Pergi duduk luar. Kawan kau duduk luar tu. Pergi. Casey. Saya bangun. Saya tengok dekat luar. Tak ada orang Casey. Mak saya toleh. Tengok dekat ruang tamu. Tak ada orang. Mana kawan kau? Siti? Siti? Mak. Tadi orang balik seorang mak. Siti tak ikut. Tapi tadi kau masuk rumah. Kau tutup pintu. Mak nampak tau Siti dekat sebelah kau. Astaghfirullahalazim. Dah lah. Kau ni balik malam-malam lagi. Saya kena marah. Ini kiriman daripada Nasoha. Assalamualaikum Casey. Dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Saya Nasoha ingin berkongsi satu peristiwa yang saya pernah alami ketika saya memancing seorang diri. Saya memancing di kawasan Sembawang. Seorang diri. Waktu tu sekitar jam 10 malam. Sekitaran saya tidak ada orang lain kecuali saya seorang. Jarang-jarang perkara ni berlaku. Lazimnya akan nampak 1-2 orang juga memancing seperti saya. Walaupun pada hari biasa Casey. Tapi pada malam tu, hanya saya seorang saja yang berada di tepi laut. Sedang memancing. Jadi, beliau berkongsi. Saya, bila memancing ni saya suka bakar kayu-kayu di tepi saya. Untuk panaskan badan dan juga untuk menghalau nyamuk yang ada pada malam hari. Di tepi pantai Sembawang, saya mula memancing pukul 10 malam. Dan saya bila tunggu umpan saya dimakan ikan, saya duduk. Saya dah bawa satu
kerusi lipat. Saya duduk dekat kerusi sambil minum, sambil makan, sambil tengok handphone, sambil tengok video, sambil saya tunggu. Saya angkat balik joran saya tambah balik umpan yang dah dimakan. Macam itulah rutin saya. Saya sampai pukul 10 KC. Jam 11 malam, saya dapat ikan saya yang pertama. Jadi, jarak saya dengan juga joran saya ni tidak begitu jauh. Joran saya berada di hadapan lah. Lebih dekat dengan tepi pantai. Saya pacak dekat atas pasir. Kemudian, dekat belakang jarak tu adalah bangku, kerusi lipat yang saya bawa bersama. Ada juga kotak barang-barang pancing, kotak styrofoam yang saya akan simpan ikan-ikan saya dekat situ. Jadi, saya dapat ikan yang pertama KC jam 11 malam. Saya tarik, naik ikan yang dipanggil ikan ungga. Besar juga KC. Saya tarik, bila dapat, Alhamdulillah, saya angkat ikan tu, kemudian masukkan dalam styrofoam di tepi saya. Dalam hati, adakah mungkin malam ini malam yang baik? Saya campak joran selepas jam 11 malam. Selepas jam 11 malam, saya dapat ikan begitu mudah sekali. Pendengar Ria 897 FM. Lepas satu naik, seekor lagi naik, seekor lagi naik. Dalam tak sedar KC. Dalam tak sedar, saya dah dapat 5 ekor ikan kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam, saya dapat 5 ekor ikan. Kemudian, tengah saya duduk ni, tunggu lagi joran saya, berbunyi ni, tengah duduk nak dekat 12.30 malam Dekat Sembawang Park, seorang diri, 5 ekor ikan dalam styrofoam, tengah main handphone, tengah tunggu joran lagi saya berbunyi, tengah duduk, saya terperanjat KC. Terperanjat. Sebab apa? Sebelah kiri saya. Nak. Saya tersentak. Astaghfirullahalazim. Makcik terperanjat saya. Pancing dapat ikan banyak ke? Makcik tu tanyalah. Saya ingatkan dia mungkin adalah orang. Biasalah dekat tepi pantai kalau kita pancing, akan ada orang datang tanya, macam mana dapat hasil banyak ikan hari ni? Ada rezeki? Jadi saya ingatkan ini salah satu orang lah yang datang untuk tengok dan bertanya. Ada cik, Alhamdulillah ada 5 ekor cik. Oh 5 ekor? Boleh makcik tengok? Jadi saya pun pergilah. Bangga KC tunjuk makcik ni. Saya buka ikan saya. Tempat ikan ni. Saya buka tengok. Tunjuk makcik ni. Oh besar-besar ikan Banyak kau dapat. Tiba-tiba KC, dekat depan, joran saya bergegar, bergoyang, loceng berbunyi. Saya pun bangun. Cik, dapat lagi cik. Rezeki lah malam ni. Bagus. Saya pun ke depan KC. Saya ke depan. Saya tarik. Cari mata kail saya untuk naik ke darat. Saya pusing-pusing motor. Pusing. Laju KC. Oh berat ni. Ni berat ni. KC. Saya nak toleh belakang. Nak tengok makcik. Nak cakap cik ni berat ni. Jadi tengah pusing ni. Tengah pusingan motor ikan ni. Tengah pusing. Saya toleh belakang. Makcik tadi yang bercakap dengan saya tengah menyangkung dan tengah makan ikan saya dekat belakang saya. Astaghfirullahalazim. Apa ni? Pendengar Ria, sebenarnya saya takut. Sebenarnya saya sedang takut. Yalah, sorang-sorang makcik tu pula tengah rata ikan mentah KC. Tengah menyangkung. Saya pada waktu itu, setelah dia makan, saya tak dapat bergerak ke belakang sebab saya takut. Dia bangun, makcik ni bangun, jalan terus dan tinggalkan saya. Astaghfirullahalazim. Apa tu? KC, saya pergi dekat kotak ikan styrofoam putih. Saya tengok dekat dalam. Saya ada 5 ekor ikan. 2 ekor ikan habis dimakan KC. Tinggal lagi 3 ekor.
Bila makcik tu dah berlalu pergi, saya toleh kiri kanan, saya cari mana makcik ni. Dah tak ada lagi. Saya terlupa dengan ikan yang saya dah tangkap. Berat ni Casey, berat. Saya tarik. Akhirnya sampai. Saya tarik tali tangsi. Perlahan-lahan saya tarik. Tiba-tiba saya perasan, ni apa ni? Casey, saya ambil gunting. Astaghfirullah, saya gunting tangsi saya. Saya cabut joran. Saya angkat kotak putih ikan. Saya angkat perkakas-perkakas ikan kerusi lipat. Tak sempat nak simpan dengan elok. Casey, banyak barang saya peluk dan saya lari pergi ke kereta. Saya tertarik kain putih panjang, Casey. Kain putih dekat tepi laut, 12 tengah malam, seorang diri, kain putih dekat laut. Casey, masuk dalam kereta, campak barang-barang pancing dekat belakang, hidupkan enjin, saya terus keluar daripada kawasan Sembawang. Saya pergi ke kedai kopi berdekatan, tak nak balik rumah, takut ada benda ikut. Okey, saudara, terima kasih pada anda semua dan kita akan jawab panggilan sekarang. Silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Nama saya Ayu. Dan panggilan dari mana ni? Daripada Bukit Panjang. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, pengalaman bulan lepas waktu saya pergi bercuti dekat KL. Oh, dengan siapa anda bercuti? Dengan keluarga, dengan kawan-kawan, macam mana? Dengan keluarga makcik. Dan apa yang berlaku? Silakan. Okey, saya tak sebutkan nama hotel tu ya. Okey, masa hari pertama masuk, okey je. Hotel ada balcony. Masa malam tu, kita ronda-ronda lah tengok bilik. Okey ke tak, toilet okey ke tak. Jadi malam tu buka tingkap dekat balcony, tengok luar balcony, tengok bawah macam nampak sama-sama je tau. Tak nampak apa-apa sangat lah. Jadi malam tu tidur macam biasa. Kita 3 orang. Dia ada hall dengan bilik. Jadi 1 orang tidur dekat hall. Lagi 2 saya dengan makcik saya tidur dekat dalam bilik. Jadi dah pagi besoknya bangun saya tengok balcony, bawah kubur. Hotel tu bawah kubur Bawah dekat je bawah kubur. Hotel ni dia bersebelahan dengan lagi satu hotel. Maknanya hotel sebelah dia lagi dekat dengan kubur. Oh, okey, faham. Jadi saya tengok, saya panggil makcik saya, Mama, bawah kubur lah. So makcik saya, Jadi hotel ni dia ada tower A dengan tower B. Okey. Saya dengan makcik saya dengan kakak saudara saya dekat tower A. Lagi satu family, pakcik saya dengan isteri dia dengan 3 orang anak. 3 budak kecil dekat tower B. Jadi malam pertama kita tak ada apa-apa terjadilah. Tapi dekat tower B, pakcik saya kena gangguan. Balcony ada orang ketuk. Tapi masa kita pergi melawat diorang punya hotel, balcony buka, bawah bukan kubur. Kita punya je yang bawah kubur. Tapi balcony dia kena ketuk. Pakcik saya cakap nasib baik budak-budak dah tidur lah. Masa tu balcony kena ketuk tapi langsir tak tertutup. Jadi tak nampak apa-apa. Jadi malam yang kedua, saya dengan makcik saya dengan kakak saudara saya pun kita tidur lah as per normal dekat kita punya tower A ni. Masa malam tu saya tak dapat tidur. Kita tidur agak lewat sikit lah dalam pukul 3, 4. Saya bercerita dengan kakak saudara saya ni sebab dia orang KL. Kita dah lama tak jumpa. Duduk cerita-cerita. Sekali tiba-tiba saya dengar macam bunyi ketukan tau. Bukan ketuk kat pintu. Macam bunyi botol bergisil pun ada. Yang macam cerita Piramli yang Sudin botol tu. Yang kat tingkap tu. Bunyi dia macam gitu. Dia macam 3 kali. Macam tok, tok, tok. Saya tanya kakak saudara saya.
Kak Tia, bunyi apa tu? Sebab bunyi tu 2 kali. So dia cakap, bunyi orang sebelah kot. Dia mabuk, tak dapat masuk pintu rumah. Dia macam mabuk gitu. Saya cakap, jawapan dia macam tak logik je. So saya cakap, lepas tu bunyi lagi. Saya cakap dengan dia, bunyi apa tu? Kata tak ada apa-apa lah, orang sebelah lah tu. Saya pun dah ngantuk. Saya cakap dengan dia, saya ni jenis senang tidur. Kakak saudara saya ni jenis susah tidur. Jadi saya pula kalau tidur, saya suka berselubung satu muka. Jadi saya tidurlah malam tu. Tidur macam biasa, saya tidur mati kan. Esok paginya bangun, kakak saudara saya cerita, sebenarnya dia boleh nampak bunyi-bunyi tu sebenarnya dalam hotel kita sendiri. Dia bukan hotel lah, dia homestay. Ada dapur semua. Jadi dia nampak masa yang saya tanya tu, sebenarnya dia dah cuak. Dia cuma macam cari jawapan, macam nak sedapkan hati dia lah. Jadi dia kata malam tu lepas saya tidur selubung kan. 5 minit kemudian terus tiba-tiba saya bangun. Saya bangun daripada selimut, saya mengigau. Lepas tu saya tunjuk kat satu tempat, saya macam gitu, mengigau. Jadi kakak saudara saya pun makin tambah cuak lah. Saya cuba ingat balik apa yang saya mimpi malam tu. Masa tu hari first time saya naik roller coaster. Malam tu saya mimpi roller coaster tu agaknya mengigau macam gitu. Jadi malam yang hari kedua tu, kita pun rancang untuk tukar hotel lah. Kita tidur sama-sama dengan family dekat Tower B. Jadi malam tu kita packing, kita bawa barang kita pergi Tower B, kita nak tidur sana. So pagi hari ketiga kita letak barang dulu. Lepas tu malam tu kita balik liwat dalam pukul 1 pagi. Masa nak naik pergi Tower B tu, buka lift tingkat 27, darah menitik-nitik sampai depan pintu. Jadi pakcik saya tegur. Dia cakap, kenapa ada darah Tu makcik saya marah. Makcik saya cakap, kenapa kau tegur? Tapi lepas tu kita buat bodoh je lah. Masuk bilik, makan apa semua mandi dan nak tidur. Saya tidur as per normal lah. Macam biasa saya tidur mati kan. Besok paginya diorang bercerita lagi. Diorang cakap TV kita buka surah kuat-kuat. Nak elak, mungkin ramai orang benda tu tak ganggu lah. Kita fikir macam tu. Buka surah kuat-kuat, tapi makcik saya cakap TV tu sekejap pelan, sekejap kuat, sekejap pelan, sekejap kuat. Sampai hujung sekali dia kuat sekali. Tak tahu, padahal kita nampak je TV tu, tapi TV tu kuat pelan macam gitu. Lepas tu saya bangun, dah mandi semua. Nak balik Singapore tu, dah sampai airport Singapore. Saya pergi tandas. Terus saya cek dekat peha kanan kiri ada 2 kesan lebam. Padahal tak ada terlanggar apa-apa ke apa. Okeylah, itu je cerita saya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Itu dah berkongsi kisah bercuti di Kuala Lumpur. Sebuah tempat penginapan. Ya, dia pun kata bukan hotel. Jadi sebuah tempat penginapan di Kuala Lumpur yang mana bersebelahan dengan tapak tanah perkuburan.